Saya akan memulakan cerita kita tentang pertemuan di antara KLC dan juga Sarawak United. Anda melihat pertemuan ini, Asboy? Okey. Cukup berbezalah daripada segi sudut jaringan sajalah apa yang berlaku tempoh hari. Kuala Lumpur pada peluang pertama menang 4-0, kali ini 2-2. Satu pendekatan yang baik, comeback daripada pasukan Sarawak yang mana mereka menyekat kemarahan pasukan Kuala Lumpur. Memberikan saingan, itu yang lebih penting. Walaupun mereka menjadikan gol pada awal permainan, tapi kita dapat lihat bahawa kebangkitan Kuala Lumpur yang memang ada konsisten untuk mendapatkan gol menyebabkan perlawanan ini menjadi seri. 4-2-3-1 itulah formasi yang ditampilkan oleh E. Elavarasan. Sama juga yang digunakan pakai oleh Wan Hodak, tetapi saya lebih menjurus kepada hubung kait di antara Sandro da Silva dan juga Uche Agbar, kerana kedudukan Sandro da Silva dia diapit oleh Chanturu dan juga Christy Jayasilan. Kita ketahui kedua pemain ini adalah pemain yang mempunyai larian di bahagian sayap yang sangat baik, memudahkan sebenarnya tugasan Sandro da Silva di bahagian tengah. Betul, saya setuju kerana kita dapat lihat bahawa kelibat Sandro yang menjadikan playmaker untuk menggerakkan pasukan Sarawak United untuk sampai di attacking dan membantu untuk menjadikan gol. Dua pergerakan dia ini memberikan Uche Agbar jaringan pertama dengan baik. Gol kedua juga berlaku dengan transition sama berlaku dalam attacking ke bahagian pasukan Kuala Lumpur. So, sebenarnya saya setuju Chanturu, Jayasilan, Venot bekerja keras di bahagian tengah. Mereka support di antara satu dengan lain di bahagian midfield. Ada penjaringan gol dan ini menyebabkan mereka ada 2 gol. Rules dia, undang-undang pada pengamatan saya, Asmawi, akan melihat kepada Zaril Azri dan juga Venot. Ya. Bertukar-tukar siapa yang akan sedikit ke bawah, siapa yang akan berada sedikit di bahagian belakang Sandro. Betul. Ini kerana mereka menolak Sandro di bahagian nombor 8 dan nombor 9 duduk di bahagian belakang Uche Agbar untuk melakukan gerakan. Dan ini memudahkan pergerakan Sandro apabila dia menerima bola, dia dapat bola di bahagian attacking saja. Untuk kerja-kerja, kita kata kerja-kerja kotor ataupun menang bola di bahagian tengah, Azari dengan Venot melakukan kerja itu dengan baik. Ada larian Chanturu dan Christian Jayasilan di bahagian kiri kanan mengimbangi kedudukan waktu masa mereka melakukan attacking. Okey, kita berbicara sedikit tentang pasukan maaf saya, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur menggunakan formasi 4-4-2 hari ini. Jelas apabila gagal untuk menembusi bahagian tengah, apa yang perlu mereka lakukan adalah menggunakan Paulo Jose dan juga Romal Morales. Ya. Kalau Uche Agbar dan juga Sandro, bagi pasukan KLCT, Romal Morales dan juga Paulo Jose menghantar bola-bola tinggi untuk meletakkan Romal Morales pada posisi yang baik. Okey, konsisten sebagai sebelum perlawanan, konsisten sebagai penyaring gol, 5 gol dia carry gol. Saya rasa dia akan bangkit untuk melakukan ataupun mendapatkan jaringan balik. Dan saya jangkakan ini pergerakan teamwork yang baik apabila dia mendapat hantaran silang dan dia berada dalam kedudukan di bahagian tengah dan menanduk bola tersebut dengan baik. Kita dapat lihat bahawa ini kalau asal sebenarnya dia bukan berduduk di bahagian striker, di bahagian bergerak sebelah kiri kanan. Tapi apabila KL kekurangan ataupun tak ada pemain di bahagian hadapan menolak Morales di bahagian hadapan, terbukti dia boleh menjaringkan gol. Itu yang lebih penting untuk Bojan. Dan hasilnya 2 gol ini berlaku dengan tandukan yang baik. Okey, apakah kedudukan Kenny Paraj? Kita tahu dia sebagai pemain yang mempunyai elemen defensive midfielder, tetapi hari ini dia terpaksa berdepan dengan 2 pemain yang rotation itu berlaku, join attacking, turun defending, menarik untuk pasukan Sarawak United. Okey, kalau kita lihat apa yang berlaku di bahagian tengah dulu Kuala Lumpur, dia nak berdepan dengan Sandro dengan yang diapit oleh Zaril dan Venot tu mengimbangi ataupun battle lawan kat tengah tu Kenny Paraj dengan Ryan yang duduk di bahagian tengah, itu menyebabkan saya rasa kedudukan kalau kita tengok sistem 4-4-2 yang dipakai oleh Kuala Lumpur tak mengimbangi kedudukan kekuatan pasukan Sarawak kerana mereka bermain di 3 orang di bahagian tengah. Dan kita dapat lihat sedikit apabila keadaan akram mainan juga menyebabkan mereka tak dapat menguasai bola dengan banyak. Ada persaingan tetapi kurang, dan kita lihat 2 gol yang berlaku ataupun KL dapat tu melalui crossing di bahagian kiri di sebelah kanan, 2 gol tu. Jadi kita dapat lihat melalui proses di bahagian tengah malam ini kurang untuk Kuala Lumpur. Apabila highway jam, kena ikut jalan lama. Pakai tepi, pakai kiri kanan. Jadi jalan lama lah yang menjadikan kejayaan
mengikat pasukan Sarawak United di Shah Alam. Jadi kita akan terus mendapatkan reaksi E.L. Avarasan, pengendali pasukan Sarawak United. I think bila the last game bila kita kalah 4-0 tu memang kita disappointed lah, tapi kita terpaksa terima lah sebab gol-gol yang dijaringkan tu punca kekurangan dalam defense kita lah. Okay, pada malam ni kita memang tukar strategi kita untuk main dan kita lebih kompos dalam defending, kita tak bagi banyak ruang dalam first half. So pada masa itu juga bila kita dapat peluang, kita dapat menjaringkan gol lah. Itu beza dia lah. Mungkin dengan 2-1 tu player cuba bertahan dengan gol 2 tu. So itu yang kita dapat terlalu banyak pressure dalam last few minit yang membolehkan Kuala Lumpur jaringkan gol penyamaan. Okay. Untuk comment on your side punya disiplin kan, it's not easy daripada tewas 4-0 dan come back with a strong effort, nearly ambil 3 mata penuh. Macam mana you melihat prestasi pemain tanpa penguasaan bola, disiplin pemain, you berpuas hati? No, every game tu dia beza. Macam tadi saya punya captain cakap Uche tu, karakter tu penting dalam permainan bola sepak satu kita. So saya rasa player dengan keseluruhan dia dapat mengikut disiplin yang dia perlu buat dalam game-game macam ni dan dia membuatkan pekerjaan dia dengan baik lah. Itu pendapat saya lah. So sebab tu untuk KL mencari ruang untuk menjaringkan gol pun susah. Sama juga kita, bila kita dapat bola, KL pun tutup secepat. Sebagai pengendali, apa yang penting adalah ketajaman dan juga apa kata pembantu. Game macam ni, coach perlu berada di sisinya adalah penuh jurulatih. Ya. Kan? Sebab dialah yang akan melihat secara keseluruhan. Itu sangat penting. Dan game ni lawan KL City. Which is kita tahu KL adalah pasukan yang tengah in sekarang ni. Ya, betul. Kalau cakap pasal pembantu tu saya setuju kerana kritikal tu kalau kita cakap pasal Sarawak memang kerana mereka kita ambil risiko, kita ambil apa yang berlaku pada peluang pertama. Mereka tewas 4-0 dengan tanpa jaringan. Kali ini macam mana cara nak bangkit ataupun nak sekat supaya jangan kena lagi 4. Sekurang-kurangnya kena menang dan mencuri mata. Dan hari ini malam ni mereka berhasil. Kalau kombinasi itu memang kena ada two way lah. Ya, betul. Ialah tak boleh berdiri sebagai seorang yang kena tengok satu game ni tapi tanpa dibantu oleh pengurusan ataupun pembantu. Elok juga untuk KL City tak tewas, ada mata. Ya. Itu sudah cukup. Oh, betul. Itu yang berlaku dalam grup A kali ni. Betul-betul terbuka dengan kita belum sentuh lagi. Pahang menang pula malam ni. So saya jangkakan ini mungkin perlawanan terakhir dia akan menentukan pasukan yang akan layak. Dan seperti kita cakap tadi untuk dalam pertandingan permainan ni mencuri mata lebih penting. Ada mata itu penting. Baik, here we go. Buai Nodak. Well, the first half we were a little bit slow in playing and we give Sarawak too much space. They wait for counter-attacks. They basically enter our penalty box once, but they scored 2 goals. So definitely this wasn't good. Second half was much better. We scored this goal. We have 1 post. We have 1 more chance. So I think that was much better how we play. But still, at the end, I think draw is fair result. Comments about Roman Morales. He seems to have a difficulties to score in the Super League. If I'm not mistaken, he scored 5 goals in 22 appearances. Now he scoring for fun in Piala Malaysia. Is there any secret? Oh no, he got confidence. You know how it's with strikers. Once they start scoring, they cannot stop. So things he's playing different position. He need time to adjust. Now he's playing quite well, and I think that we are quite happy with him. A bit preview ahead of your next game. You guys are highly motivated despite this result. Look, we need to focus match by match, and we at home we won 2 matches, 3 points. Away we draw 2 matches, so if we continue like this, we can go far. So the only thing is now next game we need to try to beat Penang. Penang is already out, which is the most dangerous because then they lost today. So even theoretically, I think they cannot be in. So I think that
we need to try to beat them, and we need to just focus on to win 3 points at home, nothing else. Despite you said highly dangerous and Menariknya tentang Roman Morales ni, dia boleh main mana-mana position. Kalau dia nak tak, dia main flank pun boleh. Ya. Dia nak main number 9 pun boleh. Nak main number 10 pun boleh. Itu kelebihan. Tetapi kali ini menarik Wi, Roman Morales. Sedikit Wi sebab kita nak break. Betul. Yang menarik itu bersaing dalam Piala Malaysia ada 7 gol. Itu dah tanda aras bahawa dia, macam awak cakap tadi, perubahan posisi itu yang lebih penting dia menjadikan gol. Kalau orang Kedah dia kata, hang tak lah tang mana pun. Dia tahu lah apa nak buat.